Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Azli, Cikgu Azhani selaku PKP, Cikgu Azmi Bakar PKM, rakan-rakan pengurusan, Cikgu Nazida, Cikgu Azila, Cikgu Iya, Cikgu tak nampak Cikgu Nomelia. Tak nampak mata, nak tukar spek tak boleh. Pasal apa? Pasal tua lah. Nak tukar spek tak boleh. Ganti hak macam yang ada ni boleh. Cikgu Isamri dan rakan-rakan guru lain, terima kasih banyak. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa dalam majlis, boleh katakan majlis persaraan lah. Cikgu akan bersangga esok. Jadi pada hari ini cikgu diberi peluang untuk bercakap kepada anak-anak pelajar tingkatan 5. Walaupun tak semua ada, tapi hak ada ni pun Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya cikgu berakhir dengan amanat kepada anak-anak pelajar. Yang pertama sekali, cikgu nak beritahu dulu sejarah cikgu sikit sebelum kita pergi kepada isu-isu yang lain. Anak-anak pelajar, cikgu mula belajar pada tahun 1968. Kamu tentulah tak ada lagi. Mungkin ayah kamu pun tak ada lagi. Ayah yang muda-muda. Cikgu belajar dah tahun 68, darjah 1 sampai darjah 6. Jadi anak-anak pelajar, cikgu nak beritahu, masa di sekolah kebangsaan, cikgu bukanlah dari golongan pelajar elit yang pandai bijak dan sebagainya. Tidak. Kita berasal daripada anak keluarga kita, anak yang hanya dapat ilmu di sekolah. Ibu bapa hanya berkata pergi sekolah, pergi sekolah, di sekolah. Dia takkan ajar apa-apa di rumah. Kalau ada pun sikit-sikit itu saja. Kadang mak bapa pun tak berapa tahu juga. Okey. Sebab itulah cikgu sampai darjah 6, cikgu tak tahu bila orang kata kita ada periksa ni. Masa tu periksa UPSR ke apa, periksa zaman tu dia panggil apa? Bukan UPSR. Penilaian darjah 5 ni lah. Darjah 5. Cikgu tak tahu benda apa. Bukan tak tahu jawab, tak tahu benda apa. Periksa tu benda apa. Kerana kami tidak ada kaunselor untuk beritahu. Cikgu-cikgu pun hanya mengajar saja. Jadi kita pun mengajar. Duduk di kelas 6B. Dia 2 kelas je, 16A, 16B. Duduk situ sampai ke 6 tahun sampai habis. Yang kelas nombor tak naik, yang kelas ni pun tak turun, situ belajar dulu. Maknanya sistem pembelajaran pada masa itu agak lemah pada cikgu jauh berbeza dengan zaman sekarang. Kelas-kelas tambahan tuition ke apa tak nak. Masuk sekolah menengah SMKP. Sampailah ni sekolah tu cikgu lalu sekali-sekala tengok memang besar. Pada zaman itu kami hanya ada 2 kelas tingkatan 5. 5 megah, 5 hijau. 5 megah tu kelas melek sikit, 5 hijau tu kelas tak apa melek. Kebetulan cikgu duduk di kelas 5 megah. 5 megah. Jadi belajarlah. Akhirnya 2 orang saja daripada 2 kelas tu, 2 orang saja yang dapat grade 2. Grade 2 tu kira Allah comel tu. Grade 1, grade 2, grade 3. Grade 3 tak boleh masuk sambung mana-mana. Dari 2 orang hanya dapat grade. Sekarang ni belah-belah orang lah dapat pakat 1. Grade 2 tu ayat mana? Banding dengan sekarang ni. Kira maknanya model lah ni dia kira A kan, 6A, 7A, semua A. Dulu grade 1, grade 2. Tak apalah, Pak tu cerita lain. Tapi nak kabarnya, cikgu bukan dari golongan pelajar yang pandai. Okey? Tapi kenapa boleh jadi sampai peringkat guru ni? Kerana satu kesungguhan. Kita anak orang miskin. Saya pandai motong getah ni. Sekarang ni pun cikgu yakin motong getah takkan kena. Dia panggil tegah dalam. Dia motong getah ni dia kena motong atas kulit tepi. Dan susu keluar banyak. Kalau tak pandai motong, susu getah tak keluar.
Okey, boleh lagi kalau nak balik motong lah ni lepas baca esok, kalau nak balik motong kebun tak cikgu ada sikit lagi di Kedah. Kan, tapi takkan sampai situ lah ya. Nak kabarnya kita orang sederhana, orang yang bukan bijak sangat, tapi satu ada kesungguhan. Dalam hati, aku akan berjaya seperti mana anak orang tu, aku akan berjaya seperti mana orang ni. Dan cikgu ingat sampai sekarang 10,000 kerusi dalam universiti tu mesti aku satu. Untuk aku 10,000. Lalu berapa ribu dah nak tahu kerusi-kerusi dalam universiti yang nak tempatkan pelajar. Mungkin satu untuk awak, mungkin satu untuk dia. Dan kita kena yakin bahawa satu tu untuk aku. Caranya ialah kita belajar. Pada waktu malam, cikgu nak beritahu sebab awak nak menghadapi peperiksaan. Pada waktu malam, terutama malam Jumaat, malam Sabtu, kami belajar sampai pagi. Sampai pagi. Kita tanam dekat dengan diri aku ni, belajar sampai pagi. Tapi sebenarnya cikgu rasa tak berapa betul juga kaedah tu ya, kita terlampau mengatur pun, kita teguh juga baca, tapi akhirnya kita tak tahu benda. Jadi awak belajar ikut jadual yang telah ditetapkan. Bukan 1 jam kita belajar BN, okey 1 jam. Berhenti 1 jam belajar pula sejarah. Berhenti 1 jam lagi matematik jadual kita. Bukan gitu. Awak ambil 1 hari terus. 1 hari ni aku nak belajar sejarah, sampai faham. Okey, malam ni aku nak belajar PI, agama Islam, sampai aku faham 2-3 tajuk. Okey, esok pula sebelum kita mulakan pelajaran baru, kita pastikan kita baca kemarin itu ingat lagi dalam kepala kita. Daya ingatan kita ada berapa? 3. Hak kita daya ingatan kita ni duduk tengah. Hak pertama kita baca, lepas tu tak tahu tak ingat benda. Itu satu. Ingatan yang sekejap saja. Ingatan yang kedua boleh tahan seminggu atau 2 minggu. Itu tahap kita. Kita baca-baca, esok kita ingat lagi, esok kita ingat lagi, seminggu kita ingat, 2 minggu kita lupa dah. Jadi kita kena ulang balik apa yang kita baca. Ingatan jasa satu lagi ialah yang kekal abadi. Jatuh putuskan, tebung. Tu kita ingat apa bila-bila. Aku jatuh kat ni. Sepak apa? Sepak ilmu semua jatuh kat ni. Apa ingat? Sampai mati kita ingat. Payah nak jadi itu dalam pembelajaran. Okey. Jadi kita selepas 2 minggu kita kena ulang balik yang kita baca tu kan. Ya. Baik, anak-anak pelajar. Tak ada pun cikgu cita-cita nak sampai sini ya. Kerana kita pelajar sederhana. Nak masuk polis, kemudian keluar, gitu saja cita-cita. Tapi berkat doa ibu bapa, mak bapak saya kata tak apalah nak jadi apa-apa, belajar dulu. Doa itu sangat mujarab. Kamu nak menghadapi peperiksaan, beritahu kat mak. Mak tahu dah mau nak periksa bulan 3 tahun 2022. Tahu dah kita nak periksa bila? Bulan 3 2022. Hari ni kabar dah ke mak. Mak doa dah kita, ayah doa dah kita, sebab kita nak periksa tahun 2022. Puasa lama sangat, kata bulan 3 tahun 2022. Kerana doa ibu sangat mujarab. Lepas tu doa guru, jangan balas dengan cikgu, tolong. Ada seorang tanya, seorang mengapakah kelas 3C. 3C masa tu kelas yang bijak. Okey, dia balas dengan cikgu matematik. Hal lain semua lulus comel, matematik gagal. Cikgu tu pun meninggal dah baru. Okey, dia pun meninggal dah aksiden. Bukan kerana dia balas cikgu di aksiden, bukan, itu cerita lain. Ceritanya gagal. Kenapa? Tidak ada restu daripada guru. Nak periksa bila-bila, ngadak ibu bapa beritahu, dan ngadak cikgu minta halal ilmu yang telah diberi. Kalau cikgu pernah mengajar kamu dari tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5, apa pun nasihat cikgu halalkan. Untuk hari ini cikgu halalkan terus. Okey. Yang seterusnya ialah jaga disiplin. Jangan kita langgar disiplin sekolah menyebabkan orang benci pada kita. Okey. Biar orang suka pada kita.
lewat. Jangan lagi dah. Kamu berapa bulan ke dah nak periksa? Bilang molek 5 bulan pun berkali tak apa sampai molek dah. 4 bulan gitu je. Tolak cuti, tolak ni, kita dah tak ada apa lagi dah. Okey, jangan ponteng. Alhamdulillah disiplin di sekolah ni setakat hari ni cikgu pun cakap dengan cikgu-cikgu lain bahawa kamu adalah yang terbaik. Kita tak melanggar disiplin terlalu banyak kecuali lewat tu sikit je. Kalau kita dapat betulkan satu, comel lalu. Kita jangan langgar disiplin hak-hak. Kerana itu merosakkan diri siapa? Diri kita sendiri, diri awak sendiri. Orang lain tengok je, rasa berat dah kalau kita terjebak dalam suatu masalah yang besar, terutama dadah dan sebagainya. Tapi diri kita tu rosak. Kita berasa seronok main dadah, main rokok, main apa lagi benda-benda tu, tapi akhirnya dia merosakkan kita dalam keadaan yang sangat teruk. Dihina masyarakat, gagal dalam peperiksaan, harus molek masuk penjara. Jadi jangan sampai peringkat yang begitu sekali. Anak-anak belajar, kalau nak jadi contoh, kalau boleh, cikgu orang susah dulu. Cikgu belajar di akademi utama di Al-Astar tu, cikgu duduk sebilik 2 orang. Nama Ismail seorang, dia kerja juruterbang. Bukan juruterbang, kerja di lapangan terbang. Juruterbang lain pula. Dia foreman kapal terbang, dia mekanik kapal terbang. Jadi masa duduk dengan saya tu, kami sama-sama susah dari kampung yang sama. Makan, kami makan seekor ikan kembung yang besar tu harga 40 sen. Ikan kembung besar, tak ada apa-apa, boleh pay ni. Besar. Beli di gerai-gerai kat Al-Astar tu kan. Kami siang hari 2 orang. Siang hari makan sebelah di atas. Nasi masak sendiri dah makan. Habis sebelah. Malam kadang pusing lagi ni, makan lagi pula 2 orang. Bayangkan, saya pergi sekolah jauh juga, saya jalan kaki. Sebab berjimat 10 sen, 20 sen sangat kira. Kerana kita orang yang susah. Jadi dari situ timbul kesedaran, maka saya bersungguh-sungguh belajar. Ya. Alhamdulillah lah, berkat doa ibu bapa, berkat doa guru, mungkin sahabat-sahabat dan diri sendiri. Doa, jangan doa, jangan tak doa. Semua aja, minta sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan beri. Mungkin lambat sikit, tak apa, Tuhan beri di hujung-hujungnya. Dan cikgu pencet pada esok hari pun dalam keadaan senyumlah, insyaAllah senyum. Tak ada apa yang perlu dengan hutang dengan apa, tak ada. Alhamdulillah, Tuhan beri sampai sekarang. Jadi anak-anak belajar, pokok pangkalnya diri kamu sendiri. Sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, insyaAllah berjaya. Itu je. Siapa nak tolong kita dalam dewan peperiksaan? Tak ada, kecuali ilmu yang kita ada. Ya, dalam dewan peperiksaan, buat sungguh-sungguh, akhirnya kamu akan berjaya. Dan itulah apa yang cikgu dapat pesankan sedikit banyak pada hari ini. Balik rumah kaki, bayar hajat, bermula tiap-tiap malam, tak apa, sekejap je. Lepas dengan maghrib tu, buat bayar hajat. Doa sungguh-sungguh. Kemudian beritahu mak bapak, doa kita hari-hari tak apa. Doa kita mak, doa kita ayah kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian akhirnya di hujung minta restu guru. Kita akan, insyaAllah, cikgu yakin kita akan diberi kejayaannya. Kenapa kita perlu berjaya dalam SPM? Sekarang ni, hari ni, orang berlomba-lomba, ratus ribu nak masuk universiti. Kerana ramai yang berjaya. Anak-anak zaman lah ni semua cerdik-cerdik belaka, tak macam kami dulu-dulu. Tahun 60-an. Lah ni cerdik-cerdik belaka, semua pandai. Awak tengok budak besar ni, boleh main dah ni, handset kan? Tak main dah dengan kucing ke, tak main dah dengan benda lain. Dapat handset, tak boleh jalan, tak boleh cakap lagi, senyap dah. Kita tengok tu. Dia menangis bila? Bila internet ada, untuk. Internet untuk menangis ada. Menunjukkan betapa cerdiknya budak-budak zaman sekarang, termasuklah anda. Jadi bila cerdik ramai pula nak masuk universiti.
ramai pula nak minta pekerjaan. Satu pekerjaan macam perguruan ni, satu hak minta sampai 400-500 orang. Satu orang nak pakai cikgu, 400-500 orang minta. Bayangkan. Jadi orang akan pilih mana? Semua layak lah ni. Syarat awal semua layak. Jadi orang akan pilih yang mana lebih bagus. Termasuklah aktiviti co-curriculum. Kalau akademik ni sama belaka, 9A 9A belaka, 8A 8A belaka, dia akan tengok co-curriculum. Oh, dia ni wakil sekolah dalam bahagian apa? Sukan ke, pengawas ke, semua aktiviti ada. Maka itu dia akan ambil 10% markah. Jadi itu maknanya yang akan menentukan kita boleh pergi ke mana-mana. Yang kedua pesannya itu, guru-guru sekolah ni standing dengan guru-guru sekolah lain, dan anda pun standing dengan pelajar sekolah lain. Kenapa kita mesti gagal? Rujuk kepada cikgu-cikgu kita. Jumpa dia buat kelas, masuk. Kalau kita nak berjaya. Kalau tak boleh berjaya, dari awal dah kita berhenti hari itu. Okey, akhir kata, anda ni dari grup kumpulan kedua, tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita yang grup A pula. Yang pertama, pesan saya ialah belajar sungguh-sungguh, doa ibu bapa, doa guru, sembahyang hajat, dan kita belajar tu bersungguh-sungguh macam cikgu ayat ni. Kalau main-main, habis. Okey. Bahasa Inggeris penting tu. Bahasa Inggeris kita jangan anggap remeh. Nak kerja mining cakap orang penting. Nak kerja apa mana lagi cikgu dalam Giant cakap orang penting. Bayangkan. Cikgu tengok anak cikgu dan anak berapa orang cikgu lagi yang masuk matrik. Masuk matrik 90% dalam bahasa Inggeris. Tak kira mata pelajaran apa. Awak bayangkan, kita keluar dari tingkatan 5 masuk situ, kita masuk tingkatan 5 kita tak berapa nak pentingkan bahasa Inggeris. Masuk matrik bahasa Inggeris belaka. Mu tak faham, balik awal. Tu nak apa? Tak percaya, tanya orang yang masuk matrik. 90%, cikgu nak kata 100% tu tak berani lah. Tapi 90% dengar cakap bahasa Inggeris kan. Itu dia pencabaran kita pada hari ini. Baik anak-anak pelajar, cikgu tak ada dah nak nasihat macam gini selepas ni, sebab cikgu akan berakhir tengah hari ni. Okay? Esok cikgu akan jadi orang awam. Bila jumpa di mana-mana, tegur lah. Mungkin cikgu tak pecah ke apa gitu gini, tegur Assalamualaikum, cukup lah. Cikgu bukan nak apa-apa. Nak kamu tegur aja, cikgu Assalamualaikum, kita pernah jumpa di Sekolah Menengah Datuk Guru Wijaya Sura. Sekolah yang paling saya sayang. Sekolah menengah ni, cikgu pernah pergi ke Paka 4 kali. 4 kali pergi, kat 20 tahun. Ke Tengah Jaya 3 kali pergi. Sri Paka 2 kali. Sri Rasa sekali, Isaac sekali, Sydney sekali. Di antara 4-4 ni, Hani duduk nombor 1. Cikgu suka sekali. Sebab apa? Satu, disiplin, tak ada masalah. Kesungguhan anak-anak ada. Betul, berbeza. Jadi kamu kena ingatkan ibu bapa tak nak buat apa-apa. Doa ibu bapa, cita-cita ibu bapa. Dia tengok anak dia turun ke sekolah tu, dia menangis dalam hati dia. Biarlah anak itu berjaya. Tiba-tiba anak-anak ambil kesempatan itu, tak buat sungguh-sungguh, kecewa ibu bapa. Saya ni ayah, cikgu-cikgu kita ni pun ada anak-anak. Kami mengharap kepada anak-anak kami dan ibu bapa mengharap kepada anak-anak dia supaya sungguh-sungguh dan berjaya. Itu je. Cikgu dulu ulang ayat tu lah. Sebab apa? Ayat tu sangat. Okay. Baik, itu saja. Cikgu akhir kata ni, berapa kali akhir dah tadi. Cikgu nak mohon maaf banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak. Takut cikgu ada tertinggal kelas ke masa dulu-dulu cikgu pernah mengajar awak. Tertinggal kelas cikgu takut jadi hutang. Cikgu harap kamu maafkanlah cikgu kalau cikgu ada tertinggal kelas, lewat masuk kelas dan sebagainya.
hak tu cikgu mohon maafkan. Anda tidak ada kesalahan apa-apa. Kalau ada pun cikgu dah maafkan awal-awal. Jadi akhir kata sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.